Keyakinan Nabi Ibrahim terhadap Allah datang serentak dengan diperlihatkan tentang kerajaan langit dan bumi. Macam mana kita tahu? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Salam 24 Jamadil Awal 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-57 musim yang keempat bersama-sama dengan saya, Jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah teman berteman baca Quran bersama-sama. Satu hari, satu makra dari bunga ke bunga untuk kita meraih keberkatan pagi, experience the dawn blessing. Tuan-tuan dan puan, apa kata hujung-hujung minggu ni, hari Ahad hari ni kan tuan-tuan dan puan, ajak ahli keluarga sekali kita sama-sama alami keberkatan subuh. Experience the dawn blessing. Jangan boleh seorang-seorang tuan-tuan dan puan. Ajak sekali kawan-kawan, family apa, siapa yang ada di sekeliling anda tu, luangkan masa sekejap untuk Quran. Tuan-tuan dan puan, kita buat setiap pagi. Come on lah tuan-tuan dan puan. Hari Ahad duduk dengan family, kalau tak boleh luangkan masa dengan Quran, rugilah quality time tu. This is the most quality time bersama dengan family tuan-tuan dan puan. Luangkan baca Quran sama-sama. Okey? Panggil sekarang tuan-tuan dan puan. Sementara tu kita buka dulu majlis kita. Oh, sekejap. Kita nak baca ayat apa hari ni? Kita nak baca ayat 111. Tolong tuliskan di ruang komen. Ayat 111. Boleh ajak ahli keluarga, boleh bawa Quran. Ambil wudu ambil wudu. Ambil mushaf Quran. Bagi tahu ahli keluarga semua ambil wudu, ambil mushaf Quran. Kita nak baca ayat ni. Buka muka surat 142 ayat 111 dari suratul An'am. Tapi sebelum tu kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab, suratul Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-57 musim yang keempat hari ini secara live dari Studio B Seri Kembangan, Selangor tuan-tuan dan puan. Hari ini topik perbincangan kita level tahap dewa lagi tuan-tuan dan puan. Level tahap 3 hari ini. Tahap 3 kita nak cerita lebih detail lagi apa bukti Nabi Ibrahim dia tidak mencari ketuhanan. Dia tidak cari Tuhan dia. Apa bukti dia? 2-3 hari lepas saya dah terangkan kepada anda, Nabi Ibrahim ni dia sebenarnya dia bukan cari Tuhan, tuan-tuan dan puan. Dia hanya menggunakan dialog. Okey? Saya dah buktikan kepada anda bahayanya apabila kita baca terjemahan, lepas tu kita faham sendiri. Saya dah terangkan kepada anda kemarin dulu tuan-tuan dan puan. Okey? So hari ni konten dia heavy sikit. Saya harap anda bersedia mindset anda. Kita akan buat sedikit ritual tuan-tuan dan puan. So saya cadangkan anda buat sama-sama dengan family anda supaya kita ada satu high energy. So tajuk perbincangan kita hari ini adalah apa bukti Nabi Ibrahim tidak mencari Tuhannya. Okey, kita akan bincang selepas daripada kita baca Quran. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, boleh tak bantu saya share video ini tuan-tuan dan puan, kita kongsikan kasih sayang dan energi hari Ahad kita, quality time bersama dengan family kita tuan-tuan dan puan. Saya percaya anda sedang menonton bersama dengan orang tersayang anda. Saya cadangkan tuan-tuan dan puan untuk kita mulakan hari ini tuan-tuan dan puan. Kita nak baca Quran ni, nafas paling penting main peranan. Berapa ramai setuju? Tuliskan di ruang komen, Ana setuju. Nafas paling penting bila baca Quran. Tuliskan di ruang komen tuan-tuan dan puan ataupun dalam buku nota anda. Okey, penting ni tuan-tuan dan puan. So nafas ni kita kena warm up nafas dia tuan-tuan dan puan. Okey, boleh tak kalau kita sama-sama berdiri dengan saya? Okey, tuan-tuan dan puan, saya pun berdiri juga di studio. Okey, dan Ustaz Azam dan Ustaz Hafizul yang menemani kita pada hari ini di belakang tabir kita, masya-Allah tabarakallah. Belanja love untuk mereka tuan-tuan dan puan.
Kalau tak ada mereka, saya bercakap sorang-sorang dengan kamera kat sini. Kadang-kadang suara tak dengar, saya pun tak tahu anda tak dengar suara saya, tuan-tuan dan puan. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita buat breathing sikit pagi ni. Penting yang amat breathing ni. Ramai orang baca Quran tak cukup nafas, tapi menyelam elok-elok ada 18 minit. Bahaya 18. 15 minit. Menyelam 15 minit nafas dia. Tapi baca Quran, 2 baris hilang nafas. 2 baris. 2 perkataan hilang nafas, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Ni punca dia. Tak pernah belajar macam mana cara nak breathe. Okey? So hari ni saya bagi tips kepada anda untuk breathe. Okey, tuan-tuan dan puan. Most important thing, breathing untuk baca Quran, vocal projection dia datang dari diaphragm. Dari mana guys? Diaphragm, tuan-tuan dan puan. Kat mana diaphragm? Cuba tunjuk. Cuba tunjuk dengan tangan anda. Kat mana diaphragm? Nampak tak kat mana? Di ulu hati anda. Di mana? Di ulu hati anda, tuan-tuan dan puan. Tempat sakit gastrik tu. Dia antara tulang apa ni? Tulang rusuk apa ni? Tulang rusuk dengan perut tu. So dia ada diaphragm, tuan-tuan dan puan. Apabila kita tarik nafas, dia mengembung. Okey. Tuan-tuan dan puan, ramai orang tarik nafas, dada yang menggelembung. This is the wrong way how to breathe. How to inhale. Salah, tuan-tuan dan puan. Salah cara. Siapa yang ambil nafas macam ni? Salah. Dia bukan dada yang menggelembung, tapi perut yang menggelembung. Bila ditarik nafas, perut dia kembung, tuan-tuan dan puan. Yang dah buncit, lagi buncit. Sorry for my term. Okey, saya cakap betul-betul ni, tuan-tuan dan puan. Okey, saya bagi contoh. Boleh tak zoom out sikit, Ustaz Azam? Zoom out sikit, kita nak tunjuk. Lagi. Okey, boleh? Tu dah. Okey. Okey, tengok tangan saya, tuan-tuan dan puan. Tengok tangan saya. Dah cukup dah. Okey, tengok tangan saya, tuan-tuan dan puan. Okey. Bila saya tarik nafas, nampak tak jari saya terputus? Itu tanda perut bergerak. Ni, semua anda sedang berdiri bersama-sama dengan saya tak ni? Jangan buat sambil duduk. Tak jadi. Confirm tak jadi. This is breathing training. Sebelum kita nak start baca Quran. Tuan-tuan dan puan, betulkan cara pernafasan. Ada banyak step lagi yang saya belum ajar. Nanti saya akan share dengan anda dalam kelas tertutup lah. Nanti insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Lambat lagi. Kelas ni mungkin kita tak buat tahun ni. Mungkin. Okey. So, jadi tuan-tuan dan puan apa? So, macam mana cara dia? Cara dia kita nak tahu kita bernafas guna dada ke guna perut. Kita letak tangan dekat perut ni. Okey. Rapatkan jari tengah ni. Rapatkan jari hantu ni. Tengok perut saya sekarang. So, bila saya tarik nafas, jari ni renggang. Bermakna apa? Bermakna perut tu sedang kembung. Faham ke sangat faham ni? Berapa ramai follow saya, tuliskan dalam komen, Ana follow breathing Ustaz Wais. Boleh tuan-tuan dan puan? Okay? So kalau dapat breathing ni, every time we inhale within our recitation, sekejap lagi tuan-tuan dan puan, please do this. Breathe properly. Repeat after me. Breathe properly. Okay? So jangan naik dada. Yang naiknya adalah perut. Siapa yang perut dia buncit, dia akan lebih buncit. Tuan-tuan dan puan. Bukan dada yang buncit. Okay? Tuliskan di kolom komen. Oh, perut kena buncit. Bila kita ambil nafas, perut kita kena buncit, tuan-tuan dan puan. Kalau yang perut tak buncit tu, memang salah cara ambil nafas dia. Yes, tuan-tuan dan puan. Baru suara yang kita projek tu datang daripada perut. Boleh tuan-tuan dan puan Boleh? Tarik nafas sama-sama dengan saya, tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Okey tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sekarang. You guys ready ke? Sangat ready ni? Okey. Kita akan baca Quran sama-sama bermula daripada ayat 111. Yang belum tekan, yang dah tekan button share, boleh tak bantu saya tulis di ruangan komen dan sharing. Okey, siapa yang belum share tak payah komen macam itulah. Okey tuan-tuan dan puan, yang dah share tulis itu dan sharing. Okey? Boleh tuan-tuan dan puan? Okey, semua video dan audio kita semua clear kan tuan-tuan dan puan? Okey, bila kita nak baca Quran ni follow MSTLDS. Apa benda MSTLDS tu? Family yang first time duduk daily Quran hari ni, tanya mak anda, tanya ayah anda, tanya siapa yang ajak anda tengok daily Quran hari ni, apa benda MSTLDS tu? Alright?
rukun daily Quran. Apa anda nak kena follow? What is the exact thing you guys have to follow me practically? Okay? Kalau anda tak follow rukun daily Quran ni, memang tuan-tuan dan puan, you guys ibarat kata tak ada improvement tuan-tuan dan puan. Okay? Boleh tuan-tuan dan puan, kita buat sama-sama please. Okay? Hari ni hari Ahad tuan-tuan dan puan, jadikan ini betul-betul quality time kita bersama. Ready? Dengan penuh kasih sayang, kita baca Quran sama-sama. Ayat 111 suratul An'am, muka surat 142. Ini adalah hashtag Daily Quran, episod yang ke-57, musim yang keempat. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. Kita ambil daripada wahsyarna. Ready? 1, 2, 3. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Baik, tuan-tuan dan puan, saya nak selit sikit. Ada yang tanya saya, Ustaz, ambil nafas tu melalui hidung ke melalui mulut? Tuan-tuan dan puan, siapa ambil nafas melalui mata ni? Tengok sini tuan-tuan dan puan. Ambil nafas melalui mata. Ambil nafas melalui mulut. Kenapa saya kata ambil nafas melalui mata, tuan-tuan dan puan? Bila mata terbeliak, mulut ternganga. Yes. Please do this. Tuan-tuan dan puan, cuba beliakkan mata. Baru kita ambil nafas melalui mulut. Dan tempoh masa untuk ambil nafas melalui mulut sangat singkat dan cepat serta pantas, tuan-tuan dan puan. Berbeza dengan kita ambil nafas melalui hidung. Ambil nafas melalui hidung dia macam ni. Lagi-lagi hidung tersumbat. Confirm 15 minit ambil nafas saja. Tuan-tuan dan puan. Faham ke sangat faham ni? Okay? So please tuan-tuan dan puan, ambil nafas melalui mata. Tuliskan di ruang komen nak ambil nafas melalui mata. Aduh, mazhab West Corny ni memang pelik-pelik lah. Maksud saya, ambil nafas melalui mata tu, beliakkan mata. Bila beliakkan mata, mulut ternganga, guys. Sama dengan sebut huruf Ain. Cuba sebut huruf Ain. Tak, dia tak jadi. Kena beliakkan mata. Bila beliakkan mata, mulut ternganga. Bila mulut ternganga, baru keluar huruf Ain. Sama dengan nafas. Boleh, tuan-tuan dan puan? Kita buat sama-sama. Walitasgha ni, nak ambil nafas ni, dia tak perlu lama macam tu. Tak, dia macam ni. Buang nafas dulu. Kita try sama-sama. Tegak, duduk tegak, buang nafas. Tarik. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Teruskan sama-sama tuan-tuan dan puan. Siapa suka lagu ni? Siapa suka lagu ni tuan-tuan dan puan? Siapa suka lagu yang kita bawa hari ni? Lagu apa Siapa cam? Siapa cam lagu ni? Student yang pernah join TOWA mesti dia tahu.
Mesti dia tahu. Student yang pernah join klinik Fatihah saya, mesti dia tahu lagu ni. Sebab kita belajar dalam kelas klinik Fatihah. Hari ni yang mana kita dah tak namakan klinik Fatihah, kita namakan FOC. Apa nama kelas tu? FOC, tuan-tuan dan puan. Ni, berapa ramai yang dah daftar FOC ya? Hari ni hari last kan daftar. Hari ni hari last daftar untuk follower daily Quran. Sebab kelas ni kita tak buka untuk follower sebenarnya. Tuan-tuan dan puan, burung-burung awal kita bagi kepada follower daily Quran. Okey, kelas ni kita nak buka untuk orang luar. Sekejap lagi kita cerita, tuan-tuan dan puan. Yuran dia, segala link. Hari ni hari last tau. Malam ni last pukul 11.59. Esok kita dah tutup dah untuk follower daily Quran. Kita buka untuk orang luar pula. Orang yang tak pernah kenal Uwais Qarni, orang yang tak pernah tonton daily Quran. Tuan-tuan dan puan. So, antara dalam kelas FOC ni, tuan-tuan dan puan, kita belajar lagu ni untuk nak alunkan suratul Fatihah. Mana mungkin tuan-tuan dan puan nak alunkan ayat Quran, ayat-ayat besar ni, surah-surah besar ni, surah Fatihah tak belajar lagi. Belajar surah Fatihah dulu nak buat lagu ni. Lagu apa guys? Cuba komen di ruangan komen. Siapa betul, kita bagi hadiah. Kita belanja love. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Okey, kita teruskan. Kita dah habis belum ayat 114? Watamat. Okey, ready tuan-tuan dan puan. Ayat 115 sekarang. Ready? 1. Ikut rentak saya. MSTLDS. L tu adalah apa? Lagu. Tiru lagu saya, tuan-tuan dan puan. Jangan pakai lagu sendiri, tuan-tuan dan puan. Lagu sendiri ni belum tentu diiktiraf oleh para ulama. Okey? Ikut rentak lagu saya. Ready? 1, 2, 3. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Okey, surat sebelah tuan-tuan dan puan. Muka surat 143 sekarang, tuan-tuan. Tolong tulis di ruangan komen muka surat 143 ayat 119 supaya mereka tak terpinga-pinga ayat berapa yang kita sedang baca. Tuan-tuan dan puan, bagi anda yang baru join, welcome to the club. Welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-57 hari ini, tuan-tuan dan puan. Musim keempat. Musim keempat dah. Episod 57, tuan-tuan dan puan. Mari kita teruskan, kita baca sama-sama. Misi kita satu hari satu makra, baca bersama-sama dengan family, tuan-tuan dan puan. Wa ma lakum alla ta'kulu. Saya dah tersebut pasal FOC tadi. Kita dah sebut dah beberapa hari dah pasal FOC ni, tuan-tuan dan puan. Since family anda bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan, best tak kalau kita dah cek surah Fatihah kita 195 kesalahan. Kita pernah tak melakukan kesalahan yang membatalkan solat kita? Surah Fatihah saja, tuan-tuan dan puan. Tak cerita benda lain. Lepas tu best tak kalau kita boleh try jadi imam ataupun semayang tahajud seorang-seorang, semayang duha pun ala-ala Imam Mekah. Tuan-tuan dan puan, solat duha dia buat ala-ala Imam Mekah, tuan-tuan dan puan. Surah Fatihah je. Semayang duha. Baca kuat. Tuan-tuan dan puan. Best tak? At least kita syok sendiri kita dengar Fatihah kita, tuan-tuan dan puan. Dan kita confirm, aku baca surah Fatihah ni menggunakan taranum yang diiktiraf oleh para ulama. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kelas FOC yang kita akan adakan pada 22 dan 23 Februari nanti, yang mana hari ini hari last register untuk burung awal. Tuan-tuan dan puan, dalam kelas ni kita belajar 10 lagu. Surah Fatihah saja. Imam Mekah, Imam Madinah, Imam Kuwait, Imam Baghdad, Imam zaman dulu, Imam zaman sekarang, Masjid Shah Alam, Masjid Wilayah, Kuala Lumpur, Malaysia, negara jiran, semua kita tapau.
Surah Fatihah saja. Dalam kelas FOC. Kelas ni 2 hari full day tuan-tuan dan puan. 2 hari full day. 8 jam darab 2. Berapa? 32 jam. 8 jam darab 2, 48 jam. Silap. 8 jam darab 2, 48 jam. 2 hari. 8 jam darab 2, 16 jam. Maksudnya waktu siang saja tuan-tuan dan puan. Okey? So kelas ni 2 hari tuan-tuan dan puan, 5 aspek nak belajar. Lepas tu nak belajar nak berubat menggunakan suratul Fatihah, belajar self defense, basic jin, santau sihir, saka, ain, semua kita belajar dalam ni. Macam mana kita nak guna suratul Fatihah ni untuk nak berubat? Terutamanya nak berubat diri sendiri. Apa benda penyakit ain tuan-tuan dan puan? Kita belajar dalam kelas FOC tu nanti. Kita belajar 10 qiraat dalam suratul Fatihah. Pernah dengar tak baca macam ni? Maliki yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan dan puan, ni nak tanya ni, family yang duduk bersama-sama dengan kita hari ni, pernah dengar tak baca macam tu? Tuan-tuan dan puan, cakap kawan sebelah, oh, ada boleh baca macam tu. Lah tuan-tuan dan puan, benda ni dah lama, dah zaman Nabi lagi tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak tahu, terutamanya guru-guru Quran. Ni, saya nak bagi tahu ni. Ni nak cerita orang awam. Orang awam, anak murid kita ni, guru-guru Quran dengan saya sini. Guru Quran Shah Alam, hello. Please, pay attention. Guru Quran Shah Alam. Saya sedang bercakap dengan anda. Anak murid kita dah join klinik Fatihah sejak zaman Tok Kaduk lagi. Tok Ki Tonggek lagi. Tok Ku Tonggek. Tahu? Tok Ku Tonggek. Zaman Tok Kaduk lagi, semua tuan-tuan dan puan. Mereka dah tahu dah tentang qiraat ni. Guru-guru Quran tahu tak? Reti tak? Tuan-tuan dan puan, this is the time. It's now or never. Tuan-tuan dan puan, so please, guru-guru Quran jangan ketinggalan tentang ilmu ni. Lepas tu kita belajar macam mana nak tadabbur suratul Fatihah. Kita belajar tafsir dia. Ni duk belajar tajwid je, semayang duk fikir pasal makhraj huruf, sifat huruf. Ghurur. Ghurur tuan-tuan dan puan. Dia lalai daripada semayang dia. Dia buat perkara yang sia-sia. Sebab apa? Dalam semayang kena fokus makna, bukan fokus tajwid. Habis tu ustaz salah lah baca. Yes, you guys just don't know what you don't know. Tuan-tuan dan puan, you guys just don't know what you don't know. So, tuan-tuan dan puan, sit down and learn. I am very excited to share with you guys, tuan-tuan dan puan. This is very basic thing yang mana setiap guru Quran dia kena passionate, train dia orang punya student. So, guru Quran Shah Alam, please. Guru Quran Seri Kembangan. Kali ini saya nak sebut Seri Kembangan. Okay, please jangan ketinggalan. Saya duduk Seri Kembangan. Guru Quran ramai area Seri Kembangan ni, tuan-tuan dan puan. Hello, this is 2020. Online education dah jadi evolusi, dah jadi revolusi tuan-tuan dan puan. Kalau anda tak belajar seminar online FOC ni, anda ketinggalan. Fatihah Online Clinic. Berapa ramai excited? Berapa ramai yang dah join? Cuba komen di ruangan komen. Ana dah register. Sebab apa? Kelas ni kita nak buka kepada orang luar. Ni yang dah follow Daily Quran 18 season dah. 18 season dah follow Daily Quran ni. Tuan-tuan dan puan, baca Quran dah terror gila. Surah Fatihah. Uwais Qarni tak pernah mengajar surah Fatihah dalam Daily Quran, okey? So kita adakan kelas khas Fatihah Online Clinic. Tuan-tuan dan puan, this is the time. Okey? Kita teruskan baca Quran. Tuan-tuan dan puan, baca Quran lagu apa ni? Saya tanya anda lagu apa? Lagu Hijaz. Lagu Hijaz ni adalah lagu daripada one of the melody that is certified by scholars. Pernah tahu tuan-tuan dan puan? Yang tak pernah tahu sila tahu sekarang. Yang dah tahu beritahu kepada yang belum tahu. Yang belum tahu sila tanya kepada yang dah tahu. Alright? Okay? So kita sambung, kita baca Quran. Nak habiskan misi kita ni, hari ni kita nak cerita pasal Nabi Ibrahim lebih dalam lagi tuan-tuan dan puan. Bukti Nabi Ibrahim, dia bukan mencari Tuhan dia. Ramai orang salah tafsir, termasuk ustaz-ustaz. Sebab apa? Dia tafsir dengan akal sendiri. Dia just baca terjemahan, dia try nak mengajar. Bila kita baca kitab tafsir, rupanya lain. Tuan-tuan dan puan, kita dah cerita dah 2 hari lepas, hari ini lebih dalam lagi. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Kita teruskan. Ayat berapa tadi?
119 muka surat 143. Sama-sama ikut rentak saya tuan-tuan dan puan Okey, tak dapat move on lagi dengan FOC. Tunjuk sikit FOC selepas ini. Macam. Dah tengok dah tarikh bila? Dah tengok dah tarikh bila tuan-tuan dan puan? Okey, dah tahu dah bila habis. Dah tahu dah apa nak buat. Dah nampak link tu tuan-tuan dan puan? Jangan takut. Jangan kecut telur untuk tekan link tu. Tuan-tuan dan puan, terutamanya guru-guru Quran ni. Saya nak cabar guru Quran Shah Alam participate in this class. Saya nak cabar tuan-tuan dan puan. Saya jamin 80% apa yang ada dalam kelas ni, you guys tak pernah terlintas untuk nak deliver kepada anak murid kita. Tuan-tuan, seriously. Terutamanya dalam bab lagu tadi. Okay? So, lagu ni anda dengar best kan? Lagu Hijaz ni bunyi macam best kan? Cuba try follow, nampak macam boleh follow. Buat sendiri tengok. Susah. Susah sebab tak pernah belajar basic. Surah Fatihah tak pernah belajar macam mana nak alunkan lagu ni, macam mana nak baca ayat besar. Betul-betul? Okay? Saya sangat excited nak share dengan anda tuan-tuan dan puan, sebab tu bahasa saya kasar sikit supaya cepat sampai. Okey, kalau tak sampai juga, pergi main biola seorang-seorang bawah jambatan, menangis, air mata darah meleleh sampai ke lutut. Minta maaf, saya sindir, memang sengaja saya sindir tuan-tuan dan puan. Because this is the time. Hari ni je hari last tuan-tuan dan puan. Malam ni dah tutup pendaftaran, sila menangis, anda ketinggalan. Kita nak buka kepada orang luar tuan-tuan dan puan. Kita nak buka kepada orang luar RM297 2 hari punya online seminar untuk anda istimewa khas RM157. Burung awal. Sila bertindak dengan lebih cepat daripada segera. Okey, tuan-tuan dan puan, ayat 119 kita baca sekarang. Kita feel lagu ni, tengok. Ready? 1 2 3. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Tiru saya tuan-tuan dan puan. Tiru mulut saya. Rukun dari Quran tu semua tiru. Bagi yang first time, tiru saya tuan-tuan dan puan. Okey? Please. Yang sedang tengok kat sini, sila beri perhatian. Yang tengok kat sini, beri perhatian. Yang tengok kat sini, beri perhatian. Okey? Tiru apa? Mulut saya. Yang sedang dengar di sini, sila dengar dengan mata. Dengar dengan mata lagi tuan-tuan dan puan. Okey? Okey? Ikut saya rapat-rapat. Wadharu. Ready? 1, 2, 3. Wadharu zahiral ithmi wa batinah. Innal ladhina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Wala ta'kulu mimma dhukira ismul wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Sama-sama penuh semangat dengan saya. Sama-sama. 1, 2, 3. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Okey, sikit lagi tuan-tuan dan puan, nak habis misi kita satu makhluk ni. Kejap lagi kita cerita tajuk topik perbincangan kita untuk elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri ni. Kejap lagi tuan-tuan dan puan, 2 ayat lagi. Ready? 1, 2, 3. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Okey. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan, kita nak cerita pasal level 3 Nabi Ibrahim. Bukti dia tidak mencari Tuhan. Ramai ustaz-ustaz yang mengajar tafsir, dia claim Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Cuba kita tengok, kita nak refer ayat yang ke ayat 75 muka surat 137 ni tuan-tuan dan puan. Muka surat 137. Cuba tengok tuan-tuan dan puan, ayat 74. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Tuan-tuan dan puan, konten hari ini ada kena-mengena dengan Nahu. Saya nak buktikan kepada anda, penting belajar Nahu kerana dia melibatkan faham kita kepada ayat. Ni, saya nak beri bukti kepada orang yang hanya baca terjemahan lepas tu cuba faham dengan akal sendiri. Ni, cuba tengok ayat 75 ni. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Selepas daripada ayat 75 ni adalah dialog Nabi Ibrahim, seolah-olah macam Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya. Cuba kita tengok kejap ayat 76, ayat 77, ayat 78. Mula-mula Nabi Ibrahim tengok bintang. Nabi Ibrahim kata, "Oh, ni kot Tuhanku." Rupa-rupanya tengok bintang pun hilang cahaya dia. Oh, aku tak suka benda-benda yang hilang ni, benda-benda yang tenggelam ni. Oh, ni bukan Tuhan. So, kemudian Nabi Ibrahim tengok pula bulan. Oh, ni kot Tuhan ni. Ni kot Tuhan ni. Tiba-tiba bulan pun tenggelam juga cahaya dia apabila datangnya matahari. Tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim tengok pula matahari. Oh, ni Tuhan ni. Cahaya dia terang ni. Ni Tuhan ni. Rupa-rupanya matahari pun tenggelam juga. Nampak di sini kronologi dia seolah-olah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tetapi tidak, tuan-tuan dan puan. Nabi Ibrahim diperlihatkan kebesaran kerajaan langit dan bumi. Cuba tengok ayat 75. Ayat ni pun datang dulu, tuan-tuan dan puan.
Wa kadzalika nuri Ibrahim. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan kerajaan bumi, waliyakuna minal muqinin. Dan dia menjadi daripada orang-orang yang yakin. Okey, baik. Cuba tengok ayat ni tuan-tuan dan puan. Saya kata 2 hari lepas, ayat 76, ayat 77, ayat 78 adalah dialog Nabi Ibrahim dengan ahli nujum. Dialog, tuan-tuan dan puan. Dialog Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nak buktikan kepada ahli nujum. Ni, tengok bintang ni. Kalau bintang ni Tuhan, dia tenggelam. Aku tak suka benda yang tenggelam. Afala qala la uhibbul afilin. So, ini dialog dengan kaum dia. Ramai orang kata Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tak. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Tengok ayat 75 tu. Kami memperlihatkan kerajaan langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim. Waliyakuna minal muqinin. Kemudian dan dia terus menjadi orang yang yakin. Agar dia menjadi orang yang yakin. Allah SWT mendatangkan waw ataf. Saya tak pernah ajar lagi bab waw ataf dalam bab nahu. Tuan-tuan, di sini pentingnya kita faham nahu, tuan-tuan dan puan. Waw ataf ni dia pergi kepada nuri. Wa kadzalika nuri. Dan demikianlah kami memperlihatkan dan mudah-mudahan dia menjadi orang yang yakin. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi contoh faham waw ataf ni. Benda ni bukan dalam tajuk nahu, tapi oleh kerana dia ada kaitan dengan tafsir, pentingnya kita faham nahu ni. Okey. Saya nak tanya, siapa yang dah daftar kelas nahu Cuba ngaku sikit di ruang komen. Kelas nahu kita start 1 bulan 2. Siapa dah tahu? 1 bulan 2 kelas nahu, kelas tertutup tahu. Yang serius nak belajar nahu, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Dah gatal sangat nak faham sendiri Quran kan? Baca Google semua bagai, tengok YouTube nak faham sendiri Quran. Tuan-tuan dan puan, belajar. Belajar nahu ni, tuan-tuan dan puan. Nahu ni baru basic saja. Okey? Ada yang tanya, ramai yang tanya tim saya ni Ustaz Luqman pesan kepada saya ni. Yang bahagian customer service, ada yang tanya, kelas nahu bahasa Arab ni ajar untuk percakapan harian ke? Tuan-tuan dan puan-puan, kami bukan mengajar kelas percakapan harian. Kami mengajar grammar bahasa Arab. Belajar kelas ni tak pandai bercakap Arab, tapi faham dengan teliti. Faham Quran. Matlamat belajar kelas nahu ni nak faham Quran, tuan-tuan dan puan. Okey? Kalau dah faham Quran, setakat orang bercakap hujung kuku je, tuan-tuan dan puan. Okey? Ramai yang tanya customer service kami, kelas ni belajar percakapan harian ke? Tuan-tuan dan puan, percakapan harian ni benda kecil je. Nahu ni, game dia lebih advance daripada percakapan harian. Belajar nahu ni, percakapan harian, hujung kuku, hujung bulu-bulu kuku. Saya tak nak cakap hujung cagu. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan. So, nak cerita ni apa ni? Waw ataf. Waw ataf ni dalam bab nahu ni. Nak cerita function waw ataf. Saya nak bagi contoh dulu, nak faham waw ataf ni macam mana, tuan-tuan dan puan. Saya bagi contoh, huruf ataf ni ada 10, tapi saya tak datangkan semua. Contohnya, saya bagi 3 contoh. Waw, fa dengan thumma. Ni semua ni huruf ataf. Cuba tulis di ruangan komen. Waw dan. Waw, wa tu. Waw ni dia boleh jadi waw dan, dia boleh jadi waw ataf, dia boleh jadi macam-macam waw. So, saya nak cerita waw ataf. Okey, dia ada fa ataf. Dia ada fa ataf. Dan dia ada thumma ataf juga. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah 3 huruf ataf daripada 10 huruf ataf. Saya nak bagi contoh. Supaya anda faham penggunaan waw, penggunaan fa dan penggunaan thumma dalam bab ataf ni. Ataf ni apa? Dia kembali kepada yang asal. Dia ikut apa? Okey? Saya bagi contoh. Ja'a Zaidun wa Amrun. Dengar betul-betul. Ja'a Zaidun. Telah datang oleh Zaid wa Amrun dan Amar. Okey, dengar. Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang oleh Zaid dan Amar. Saya nak tanya anda. Zaid dengan Amar datang serentak ke datang suku-suku? Ustaz Hafizul. Zaid dengan Amar, dia datang serentak ke datang kemudian? Apabila kita kata Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang oleh Zaid dan Amar, kita cakap statement tu merujuk kepada Zaid dengan Amar tu datang serentak ke suku-suku? Serentak. Waw kat situ waw ataf. Okey, sekejap. Saya bagi contoh fa pula. Apa beza dengan fa ataf? Ja'a Zaidun fa Amrun. Telah datang oleh Zaid lalu
Amar. Macam tu terjemah dia. Fa ataf, terjemah dia ataf. Bukan fa maka ni. Ini bukan fa maka Okey. Kalau kita nak terjemah maka pun boleh juga. Tapi makna dia lalu. Telah datang oleh Zaid, maka Amar telah datang. Kalau kita nak terjemah fa ni kat sini jadi fa maka, terjemah dia macam ni. Telah datang oleh Zaid, maka Amar telah datang. So nak tanya Ustaz Hafizu, sekarang ni Zaid dengan Amar datang serentak ke suku-suku? Suku-suku. Zaid datang dulu. Lepas tu Amar. Jarak masa dia dekat. Bila Zaid datang, baru Amar datang. Faham tak? Jarak dia dekat. Beza dengan thumma. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Telah datang oleh Zaid, kemudian baru Amar datang. Jarak masa dia jauh. So, faham tak konsep ataf kat sini? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat 75, kita tengok. Kita nak faham ni, nak tunjuk bahawa penting faham waw ni, waw ataf. Penting kita tahu. Macam mana tahu? Belajar nahu, tuan-tuan dan puan. Cuba tengok. Tengok ni. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Dia ada satu benda, subjek yang pertama, subjek dan predikat yang pertama, tuan-tuan dan puan. Dia cerita, demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim akan kerajaan langit dan bumi. Wow. Allah Ta'ala datangkan waw ataf kat sini. Bila menggunakan waw ataf, saya nak tanya, waliyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim menjadi orang yang yakin. Saya nak tanya, yakin dengan melihat kerajaan langit dan bumi serentak ke suku-suku? Ustaz Hafizu? Serentak. Sebab apa? Sebab dia kena waw ataf. Nampak tak? Dia Allah Taala tak kata wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi faliyakuna minal muqinin. Faliyakun. Allah Taala tak guna fa. Allah Taala tak guna wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi thumma liyakuna minal muqinin. Nampak tak? Ini bukti Nabi Ibrahim bukan mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim yakin bukan selepas dia cari Tuhan. Tak. Dia lihat kebesaran, dia melihat kerajaan langit dan bumi serentak dengan yakin, dengan sendirinya. Sebab ni Nabi. Mana ada Nabi cari ketuhanan? Allah Ta'ala tak lantik orang yang baru nak cari Tuhan. Tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim ni antara Nabi yang besar tau. Salah seorang daripada ulul azmi tau. Faham tak? So nampak tak betapa pentingnya waw ataf? Betapa pentingnya tahu ilmu nahu? Nampak tak? So hari ni level 3 dalam sikit tuan-tuan dan puan. Pergi kelas dah tuan-tuan dan puan. Tak nak pergi kelas, buat kelas kat rumah. Layan handphone. Layan kelas tertutup kita tuan-tuan dan puan. Layan. Kelas percuma je. Mana nak cari kelas percuma? Jalan pun tak payah. Wise Corny lah. Ni, siapa yang minat nak join? Tak payahlah, kelas dah tutup kan? Kelas nahu dah tutup dah kan? Sebab kita dah nak mula dah 1 bulan 2 kan? Yep. Workbook pun dah habis kan? Yep. So, menangislah tuan-tuan. Menangislah. Yang kita belajar nahu tiap-tiap pagi dalam daily Quran ni, yang kita belajar nahu ni tuan-tuan dan puan, kita nak recap dalam kelas tertutup. Untuk orang yang serius saja. Siapa yang memang serius nak, sila merayu dengan protas. Nak daftar juga. Merayu. Okey. Yang nak belajarlah tuan-tuan dan puan. Ataupun tunggulah tahun 2022 nanti. Sebab kelas ni 2 tahun. Kelas ni 2 tahun tuan-tuan dan puan. Kelas ni memang 2 tahun. Sebab kelas ni dia tak kerap. Kita hanya recap apa yang kita belajar dalam daily Quran tu. Kita hanya recap, kemudian tapi kita recap tu kita recap detail. Sebab kita nak meraihkan. Saya rasa tak syok kalau saya mengajar anak murid saya tak faham. Sebab tu saya buat kelas tertutup. Supaya apa? Ni, daily Quran season 4, dia punya tagline dia adalah elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri, tercapai matlamat tu. Barulah. Ni sebenarnya kita acah-acah belajar tafsir je ni tuan-tuan dan puan. Kita bukan belajarnya pun. Korang tonton je, catat pun tak. Betul? Catat ke catat ni? Anda catat tak apa yang kita belajar hari ni tuan-tuan dan puan? Baik. So,
Kalau anda catat, bagus tahniah. Tapi kalau anda faham, lebih bagus. Kalau anda belajar dengan cara talaqi, lebih bagus tuan-tuan dan puan. Dan Alhamdulillah yang dah daftar kelas Nahu dan yang dah beli workbook, dia dapat video percuma talaqi Matan Ajurumiyah daripada kulit ke kulit tuan-tuan dan puan. Kitab Matan Ajurumiyah ni, kitab yang kita pakai dalam kelas Nahu ni. Barakah tuan-tuan dan puan daripada ulama'. Okey, saya pernah cerita pasal penulis kitab Nahu ni, dia campak kitab dia dalam dalam laut. Dia kata, ya Allah, kalau aku ikhlas menulis kitab ini, sebarkan ilmu yang ada dalam kitab Matan Ajurumiyah ini. Sampai hari ini, seluruh pondok madrasah nak start belajar Nahu, nak terror belajar Nahu, belajar yang ni dulu, basic. Tuan-tuan dan puan. Okey. So, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, saya rasa hari ini memang panjang lebar saya tikam anda. Saya tikam, saya siat kulit, saya basuh, saya sental hati anda dan ego anda. Siapa yang masih still tak menangis, dia ada hati batu. Biasanya hati batu banyak bermaksiat. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Kalau saya tak cakap, ustaz lain tak cakap. Saya seorang je berani cakap ni. Hati batu dia banyak bermaksiat. Dia rasa malas nak belajar. Ya. Makanan dia haram. Cek, tuan-tuan dan puan. Ni ulama' kata ni, saya hanya quote saja. Saya hanya quote saja bahawa yang malas nak belajar ilmu agama ni, makanan dia haram. Ya, mungkin tak berdosa sebab tak tahu. Kesan dia tetap ada. Korang sengaja makan racun. Mati tak? Mati. Berdosa? Berdosa sebab sengaja makan racun dan mati. Korang tak tahu itu adalah racun. Korang makan. Mati tak? Mati. Tapi tak berdosa sebab tak tahu. Kesan tetap ada walaupun tak tahu. So kesan dia, ulama' kata hati jadi keras, malas nak beramal dengan ibadat, tuan-tuan dan puan, rasa benci dengan agama, rasa macam benci gila bila Ustaz Uwais cakap macam ni. Itu tanda-tandanya. Seriously tuan-tuan dan puan, saya tak cakap kepada anda, saya cakap diri saya sendiri. Kalau saya rasa macam tu, cepat-cepat semayang taubat dan istighfar tuan-tuan dan puan. Adalah tu kita cek makanan kita ambil daripada mana. Cek duit kita yang kita belanja daripada mana. Cek pakaian kita pakai pakaian daripada sumber yang halal ataupun haram. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini hari Ahad, cerita basuh betul-betul family. Kalau betul anda nak spend quality time hari ini dengan family. This is the most quality time ever. Anda memberi satu perception pencerahan yang baru kepada, perspektif yang baru kepada family anda tentang belajar ilmu agama. Tuan-tuan dan puan, this is the time. It's now or never. Salam sayang dari saya Uwais Qarni. Esok seperti biasa jam 7.27 pagi. Salam sayang dari saya Uwais Qarni. Satu hari, satu makra Daily Quran untuk anda. Experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.